I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, aku buat video ni pagi. Okey, sebelum aku nak mulakan ni, aku nak cerita pasal aku punya YouTube channel ni. Okey, YouTube channel aku ni banyak pasal Fantasy Premier League. Kalau biasa yang main okey lah. Okey, tahu English Premier League, Fantasy Premier League tak lari jauh sebenarnya. Lebih kurang, cuma siapa yang biasa benda ni aku rasa tak ada masalah. Okey, tapi pada yang baru lagi ni aku rasa tak ada masalah. Okey, by the way, thank you pada korang dah subscribe channel aku ni. Okey, dah komen apa yang patut, kemudian apa ni, ada yang memberi pendapat. Okey, nice lah. Aku akan perbetulkan lagi masa akan datang. So untuk minggu ni, okey, kita masuk ke FPL dan apa tujuan video ni dibuat. Okey, by the way, ini video untuk prediction aku minggu ni, iaitu game week ke-9. Okey, kita ada international game minggu lepas, jadi minggu ni tak ada apa-apa game. Minggu baru ni lah tak ada apa-apa game, jadi berehat lah. Okey, tapi untuk minggu ni insyaAllah kalau tak ada PAL, berjalan macam biasa. Okey, sebelum aku nak mulakan ni, just aku nak bagi tahu. Okey, minggu ni nampaknya macam kesemua game ada. Okey, kesemua game, tapi kita akan tunggu juga 2-3 hari ni, sebab aku dengar cerita ada 2-3 game juga akan postpone. Tapi tunggu keputusan. Okey, tunggu keputusan. Mungkin FPL sendiri akan reschedule balik jadual. Kita tunggu. Dan macam game week ke-8, 2 minggu, kira 2 minggu lepas lah. Okey, minggu ni tak ada, minggu baru ni tak ada, jadi minggu lepas ada 3 game yang postpone. Antaranya lah, kalau ikutkan, antara Brighton dengan Crystal Palace. Okey, kemudian Manchester United dengan Leeds United. Okey, kemudian Chelsea dengan Liverpool. Game tu aku rasa ramai yang tunggu, tapi disebabkan postpone, tak boleh apalah. Okey, jadi ada 7 game yang bermain minggu lepas. Antaranya lah Aston Villa dengan Southampton, kemenangan Aston Villa 1-0. NFO lawan pula Nottingham Forest. Okey, Nottingham Forest bertemu dengan Fulham. Kedua, kalau ikutkan game ni antara yang aku nak jadi tumpuan aku lah, sebab ini adalah 2 tim yang terlibat dengan championship. Championship season lepas. Kedua-duanya adalah di tangga liga yang kedua sebelum ni dalam England, dan musim ni masuk ke EPL. Okey, game yang aku rasa agak seronok nak tengok. Game tumpuan lah pada aku. Ini adalah game tumpuan minggu lepas, dan kemenangan berpihak kepada Fulham lah. Kemudian Wolves bertemu Manchester City, kemenangan Man City 3-0. Newcastle dengan Bournemouth seri 1-1, seri lagi Newcastle. Okey, Spurs menang yang agak besar dengan Leicester 6-2. Apa jadi pada Leicester kita akan bercerita kejap lagi. Okey, Brentford dengan Arsenal. Okey, kemenangan Arsenal 3-0, tapi kemenangan tu tak memberi apa-apa pada aku, tak menambahkan lagi kedudukan selesa Arsenal dekat EPL standing sekarang. Kemudian Everton, yang aku jangkakan game tu akan berpihak kepada Everton. Yes, ada kemenangan pada Everton. Okey, dari segi game, okey, dari segi point, aku boleh cerita pada korang semua. Point aku minggu lepas game week ke-8. Okey, point agak cantik, tapi kedudukan yang ada dalam dalam Al-Asik tak berapa nak cantik sebenarnya. Okey, 53 point. Okey, 53 point tu pun, kalau kau tanya aku pemilihan player aku rasa tak masalah pilihan player aku. Aku pun memasuk 3 player, dan aku ada free transfer kat situ masa tu, ada 2. Jadi sebelum tu aku ada Gundogan. Okey, aku masukkan De Bruyne. Okey, kemudian aku mengeluarkan Salah, dan aku bawa masuk okey, aku betulkan balik. Aku mengeluarkan Salah, aku bawa masuk De Bruyne. Okey, aku mengeluarkan Gundogan, aku bawa masuk Bale. Okey,
Kemudian satu lagi player yang aku bawa masuk ni masa tu adalah satu lagi player aku lupa. Satu lagi player iaitu aku mengeluarkan Harrison, okey, membawa masuk Bowen masa tu. Okey. Ketiga-tiga player yang aku bawa masuk ni De Bruyne saja yang menarik 10 poin. Okey, Bowen 2 poin, Bailey 3 poin. Okey. Dan secara keseluruhan aku boleh katakan goalkeeper aku Ward, okey, Leicester City punya goalkeeper, okey, kosong kat situ. Kemudian Emerson Royal tak main penuh, tak silap aku lebih kurang half 35 minit lebih kurang. Okey, aku jangkakan dia akan main first E, tapi Perisic dibawa masuk dan tak silap aku Sexenon tu dibawa masuk ke dalam first E dan Perisic keluar dan bawa masuk Emerson Royal. Ada satu poin kat situ. Cancelo dan Trippier agak menarik sebenarnya. Poin lebih daripada 5. Trippier saja 5 dan Cancelo saja 9. Ini termasuk dengan clean sheet sekali, ada bonus, ada minute play pun 90 minit untuk Cancelo. Rasa nice lah, cantik. Untuk Bailey, Bowen tak berapa nak cantik, walaupun aku terus terang aku cakap aku mengeluarkan Harrison, aku mengeluarkan Godowan. Harrison pun tak bermain masa tu. Aku miss lebih kurang 6 player saja, tak silap aku main masa tu. 6 player tak silap aku, lebih kurang 4 player campur dengan 3, lebih kurang 6 player kot tak bermain masa tu. Aku tak ingat. Okey, tapi satu lagi player adalah Martinelli. Okey, dalam game tu kalau ikutkan, walaupun menang 3-0 tapi tak memberi hasil yang cantik sebenarnya untuk Martinelli. Dan De Bruyne, okey, De Bruyne point agak cantik 10, ada 2 assist yang aku nampak kat sini, 2 assist. Tak ada apa-apa gol, tapi agak cantik lah. Kalau letak sebagai captain, tentu 20 poin dah tentu dalam tangan. Okey, untuk captain aku letakkan Haaland. Okey, ada satu gol daripada Haaland, 6 poin kat situ, ada satu clean sheet. Okey, 90 minit main, 90 minit main 2 poin dah tentu ada. Goal score ada 1 kat situ, ada lebih kurang 4 poin, jadi 6 sajalah poin untuk Haaland. Aku letak captain lebih kurang 12 poin. Okey, untuk Tone pula aku jangkakan lebih sebenarnya untuk Tone, tapi keputusan yang berbeza juga, 2 poin. Dan Jesus 6 poin, ada 1 gol bertemu dengan Brentford masa tu. Ini pun antara game yang aku rasa aku tunggu juga, sebab season lepas Arsenal first game dah kalah dengan Brentford 2-0 tak silap aku tak seingat aku lah 2-0. Jadi untuk player bench aku ada Sanchez, ada Grob, ada Malaysia, ada Fofana. Ini yang tak bermain lah untuk minggu game ke-8. Okay, ini poin aku minggu lepas 53, dan kedudukan aku daripada 165 aku turun ke 199. Okay, kemudian untuk overall rank boleh korang tengok situ, masih lagi 2 juta. Aku masih tengah atur balik. Okay, kalau kau tanya aku pemilihan kapten, masih lagi tak menjadi. Okay, pada aku sebenarnya kalau bab-bab macam ni kita nak predict bukan senang sebenarnya, sebab kita punya info tu, macam aku cakap sebelum ni, kita punya info tu tak berapa nak dekat. Jadi jangkaan gol tu pun di atas paper kita boleh nampak lah sebenarnya player tu akan perform. Okay, atas paper, atas performance yang ada, kita boleh nampak player tu akan perform. Tapi bersudahan macam ni, kita tak jangka pula De Bruyne yang sebelum ni bertemu dengan Wolf, okay, ada ke gol 4-0, boleh jadi sebenarnya lebih daripada tu, tapi ada dua assist saja daripada De Bruyne. Okay, ya. Ini untuk poin aku minggu lepas. Okay, game week ke-8. Dan sekarang ni aku masuk player prediction aku. Okay, prediction result aku minggu lepas. Ada beberapa player, 6 player yang biasa sebelum ni. Kalau korang biasa tengok video yang sebelum ni, korang akan nampak lah sebenarnya. Kita bercerita pasal 6 player yang tak menjadi. Okay, tapi dalam kiraan 6-6 tu ada 4 saja yang tak menjadi. Antara Joelinton, Gordon, okay, Mitrovic, Watkins. Okay, dalam 4 player yang tak jadi ni sebenarnya, aku nampak lebih pada Mitrovic. Okay, Mitrovic dan Gordon. Okay, walaupun kita tahu Gordon sendiri dah beralih balik ke position asal dia, iaitu midfield.
dan Mopi masuk. Okey, Mopi dalam game tu agak menarik sebenarnya. Okey, itu je aku cakap. Mopi dalam game bertemu dengan West Ham tu pada aku agak menarik sebenarnya. Dan kita tahu apa ni, Mopi sendiri sebelum ni daripada Brentford, dan kalau korang boleh tengok dalam game tu perlawanan yang agak menarik sebenarnya. Okey, perlawanan yang agak menarik. Keputusan berpihak pada Everton, dan tak silap aku West Ham masih lagi mencari kemenangan seterusnya, iaitu kalau ikutkan kedudukan West Ham sendiri dalam tangga nombor 18. Okey, Everton sendiri pun nampak macam tengah mendaki. Okey, dah di tangga ke-13. Okey, nice satu. Untuk Mitrovic pula, walaupun ada kemenangan 3-2 Fulham, tapi tak ada apa-apa jaringan daripada Mitrovic. Aku rasa ramai juga yang kecewa dalam game tu. Okay, player yang gol untuk Fulham saja Tonsin, Reeds, okay, Palinha. Okay, ini aku rasa Palinha ni tengah top sekarang. Mungkin kalau kau tanya aku, mungkin minggu ni ramai yang akan cuba mengambil player ni untuk dibawa masuk. Okay, kita akan tunggu juga berapa persen. Aku tak nampak lagi persen-persen kemasukan player yang dibawa masuk. Okey, Paulina aku tak nampak sebenarnya. Okey, Paulina. Okey, aku tak nampak. Okey, kejap aku confirmkan dulu. Okey, Paulina. Memang aku tak nampak. Okey, kat mana kedudukan dia pun, berapa persen yang ambil pun aku masih lagi tak nampak. Okey. Untuk Watkins dalam game ni, aku boleh kata walaupun kemenangan 1-0, jaringan daripada Ramsey tu menjadikan Ramsey betul-betul tengah hot item juga sebenarnya. Okey, tapi aku agak kecewa juga Watkins juga sebenarnya. Mana sebenarnya untuk season ni, untuk Aston Villa dengan West Ham, aku tak nampak lagi player-player yang forward yang akan menjadi, tapi tak menjadi. Okey, untuk tu. Untuk Joelinton pula, okey, aku dah jangka game ni akan seri sebenarnya. Okey, tapi sebelum ni aku juga cakap, okey, sejauh mana Newcastle akan bertemu dengan tim-tim seterusnya. Okey, masih lagi nak meletakkan dalam kedudukan seri tu. Okey, kalau tanya pendapat aku, masalah kreatifnya midfield bahagian Newcastle ni masih lagi tak nampak sebenarnya. Okey, itu pendapat aku. Joelinton, okey, Fraser, kemudian siapa lagi? Aku lupa pula player Newcastle ni. Okey, siapa lagi? Trippier tak pada aku. Joelinton, okey, Isaac. Okey, Isaac tak masalah. Lagi-lagi bagi midfield lah pada aku. Bagi midfield pada aku masih lagi aku tak nampak sejelas-jelasnya. Okey, ini adalah 4 player yang aku predict sebelum ni untuk game ke-8, dan 2 player yang aku menjadi kat sini adalah Son dengan Gabriel. Rugi siut, memang rugi. Kalau kau tanya aku kenapa lah aku tak ambil Son ketiga tu, okey, tapi aku meletakkan membawa masuk De Bruyne, tapi tak jadi masalah sebenarnya aku membawa De Bruyne, dan ikut pada game-game yang selepas ni pun pada aku untuk De Bruyne pun pada aku agak menarik. Tapi untuk minggu tu aku rasa kalau aku ambil Son, yes, aku rasa dah cantik point aku. 19 ada hat-trick, 2 jaringan yang agak cantik. Jaringan pertama, jaringan kedua dia agak menarik sebenarnya. Jaringan pertama saja dah menampakkan macam mana dia cuba nak menunjukkan emosi yang aku boleh cakap gembira dan ada sedih dia sebenarnya pada aku. Sedih pada aku sebab dia dalam 8 game yang ada ni masih tak ada apa-apa jaringan, ada 1 assist dia. Jadi dia sedaya upaya sebenarnya. Son ni sedaya upaya sebenarnya untuk dapatkan gol, tapi tak berpihak pada dia. Tapi dalam game tu bertemu dengan Leicester betul-betul menjadi. Dan kalau ikutkan Conte sendiri pun tak meletakkan dia dalam first E, dan tak salah aku dalam second half baru dia bawa masuk Son, dan hasilnya korang nampaklah sendiri. Statistik yang pada aku 4 shoot tu pun 3 jaringan daripada 1 shoot saja yang tak menjadi gol dia. 4 on target tu pun pada aku agak tinggi. Dalam minit 60 lebih 4 shoot, 4 on target.
full mark pada aku. Itu boleh katakan full mark untuk Sun. Dan kipas tak ada, zero key aspect assist pun boleh korang nampak. Untuk Gabriel pula pada aku, mungkin kalau tanya aku, mungkin disebabkan ada clean sheet daripada Arsenal. Jadi poin yang pada Gabriel ni pada aku agak menarik sebenarnya. Itu antara 6 player yang aku boleh katakan untuk prediction aku game week ke 8 tu lah. Okay, sekarang ni kita bercerita pasal game week 9. Kita tutup cerita pasal ni. Okay, tapi untuk sebelum aku mulakan ni benda ni, kau cakap untuk game week ke 9 ni kita ada beberapa game yang kepada aku agak menarik. Okay, tapi aku tak boleh meletakkan ke semua game ni akan ada tau. Sebenarnya aku nak kena tunggu juga game apa ni, FPL punya update, sama ada tak postpone game. Tapi yang aku dengar cerita, ada 3 game yang akan postpone. Ini pada sebelum habisnya game week ke-8 tau sebenarnya, yang aku terima ni, iaitu antara Arsenal dengan Spurs, kemudian Fulham dengan Newcastle, dan kemudian tak silap aku satu lagi game apa hari tu, aku lupa. Fulham dengan Newcastle, tak silap aku Chelsea kot, Crystal Palace dengan Chelsea. Ya, aku confirmkan balik kejap. Game lain. Okay, Arsenal dengan Spurs. Okay, ini dijangka lah, tapi aku tak pasti sama ada betul atau tak. Kita kena tunggu juga 2-3 hari ni sebenarnya. Arsenal, Spurs, lepas tu Crystal Palace dengan Chelsea, kemudian Fulham dengan Newcastle. Okay, ini aku lebih suka menunggu sebenarnya, menunggu keputusan. Okay, sebab sebelum tu kita ada dengar juga yang mengatakan Liverpool Brighton pun ada dijangka juga akan postpone. Jadi aku tak boleh nak kata korang boleh ambil apa punya kenyataan aku ni, tapi kalau boleh jangan buat transaction jangan buat transfer awal-awal ni, transaction pula kan. Okay, hal kerja pula. Okay, transfer awal-awal pada aku, kalau boleh, sebab kita ada 1 Oktober pukul 6 petang baru close. Jadi aku rasa ada gap lagi, ada masa lagi untuk hari Sabtu tu korang update. Aku syorkan pada korang jangan transfer dulu, kita tunggu. Okay, tapi untuk game-game yang aku sebut tadi, Arsenal, Spurs, Crystal Palace, Chelsea, Fulham, Newcastle, jadi aku tolak awal-awal dulu untuk aku punya prediction ni. So kita boleh nampak kat sini Bournemouth dengan Brentford. Okay, Brentford akan sendiri pergi bertemu dengan Bournemouth dekat home Bournemouth. Okay, kemudian untuk Liverpool Brighton, Liverpool akan bermain kat home. Southampton dengan Everton, game yang pada aku lebih berpihak kepada Everton kot kalau kau tanya aku. Dengan performance yang ada pada condition yang ada pada Everton ni, aku boleh nampakkan lebih berpihak kepada Everton. Okay, West Ham dengan Wolves, kali ni aku boleh kata West Ham akan cuba mendapat kemenangan. Okay, seterusnya Man City dengan Man U, antara game yang aku rasa ramai juga menunggu. Aku boleh katakan game ni antara yang menarik juga sebenarnya untuk game week ke-9. Manchester City, Man U. Okay, kemudian untuk Leeds dengan Aston Villa, okay, game yang aku rasa akan lebih berpihak kepada Leeds. Okay, Leicester dan Nottingham Forest. Okay, ini antara kedudukan ke-20 dan kedudukan ke-19. Okay, kedua-dua tim ni masih lagi bergelut untuk mencari rentak yang agak bagus. Tapi aku boleh katakan dalam game tu akan berpihak kepada Leicester. Jadi itu antara pilihan-pilihan game, dan secara keseluruhan aku boleh katakan Man City, Man U antara pilihan aku minggu ni. Okay, yang aku nak tengok sangat. Kemudian antara Liverpool dengan Brighton, aku boleh katakan kedudukan Liverpool pun masih lagi mencari rentak juga, nak mencapai ke atas tu. Okay, dalam kedudukan Liverpool nombor 8, Brighton sendiri nombor 4 dalam keadaan yang aku rasa selesa, kekurangan 1 game. Aku rasa ini pun agak menarik juga game ni. Kemudian satu lagi game aku boleh katakan antara West Ham dengan Wolves pada aku. Sejauh mana West Ham akan cuba untuk mendapatkan kemenangan, walaupun kita tahu
West Ham terlibat dengan banyak game competition sebenarnya. Jadi bukan banyak lah, ada satu lagi competition yang West Ham terlibat. Jadi agak critical sikit untuk West Ham. Okay, walaupun kita tahu ada kemenangan juga masa competition tu. Okay, sekarang ni kita masuk player prediction aku. Okay, dalam kali ni aku meletakkan 6 player macam biasa, dan 6 player, satu player tu adalah extra pada aku, adalah mungkin ada pilihan lain, okay, pada korang. Okay, first kita bercerita pasal West Ham. Game yang aku jangkakan West Ham akan menang, okay, aku jangkakan lah bertemu dengan Wolves. Okay, walaupun kita tahu Wolves sendiri dalam kedudukan nombor 17, West Ham dalam 18, 2 atas bawah aja. Jadi kita masih lagi, pada aku lebih berpihak advantage pada tuan rumah lah sebenarnya. Okay, dalam game ni aku boleh kata Creswell antara yang selain Kofal lah. Okay, aku letakkan Creswell sebab dalam global ramai mengatakan Kofal, tapi aku lebih nak tengok kepada Creswell ni. Okay, aku lebih suka ambil player defend yang kiri dan kanan. Okay, lebih kurang sikit aku nak ambil player tengah sebenarnya untuk center. Okay, West Ham dalam kedudukan 18, defend untuk Creswell, price yang harga pada aku agak murah sebenarnya, dan orang kata senang korang nak dapat dengan harga macam ni. Total point sekarang 13, bertemu dengan last game Everton kalah 1-0. Game tu 2 point saja. Ada 90 minit main last bertemu dengan Everton tu game. Kemudian untuk dari segi statistik boleh korang tengok kat situ. 1 shoot, 0 target, 0.04 aspect goal. Kita tak boleh nak jangka untuk defense ni. Aku tak boleh nak cakap kita ambil sepenuhnya segala statistik pada aku. Okay, aku tak ambil sebab aku fikir kita mencari point-point ni sebenarnya. Okay, kalau ikutkan sebab aku memilih kiri kanan player itu, mungkin disebabkan player ni antara position ni adalah position yang agak mudah sebenarnya untuk defend dapat point. Okay, iaitu assist, goal. Okay, yang ini aku nampak untuk Creswell. Dan game bertemu ni minggu ni akan bertemu dengan Wolves, kemudian seterusnya akan bertemu dengan Fulham, Southampton. Aku rasa tak ada masalah untuk korang pegang 2-3 game lagi sebelum dia bertemu dengan Liverpool, dan sebelum tu kita boleh tengok pada FDR dalam futures yang ada, korang boleh tengok balik. Kemudian player yang kedua dekat sini adalah De Bruyne. Okay, walaupun kita tahu dalam game tu, okay, dalam game bertemu dengan Wolves hari tu adalah game yang agak cantik sebenarnya untuk Bruyne. Man City kedudukan dalam standing sekarang nombor 2, mid, tapi harga yang agak mahal, harga yang agak kayangan sikit, 12.3. Siapa yang rasa macam nak keluarkan salah, ini adalah player yang aku rasa boleh korang bawa masuk sebenarnya. Bukan apa, dengan harga 12.3 tak ada masalah sebenarnya korang untuk membeli player Salah kembali. Okay, dua player ni aku boleh katakan antara pilihan aku, Salah atau De Bruyne. Okay, ataupun Salah atau De Bruyne, dua-dua tu, De Bruyne atau Salah, itu je. Jadi korang kena ambil satu player yang rasa keluarnya Salah, pastikan ada satu player yang agak-agak harga yang kayangan juga, macam De Bruyne ke Son ke. Okay, mungkin korang ada pilihan lain, forward yang boleh guna pakai kat sini, Haaland lah, Kane, dengan harga-harga yang macam tu korang tak ada masalah bila bertukar. Tapi untuk pendapat aku, kalau sekiranya Salah korang keluarkan, pastikan dapat player midfield yang dengan harga lebih kurang tu. Okay, Wolves dengan kemenangan 3-0, ada 10 poin dalam game tu, ada 71 minit permainan, ada 2 assist kat situ, 6 clean sheet 1, bonus 1. Okay, nice, cantik pada aku. Untuk statistik boleh korang tengok kat situ, ada 2 kosong on target, 0.6 aspect, 4 key pass, 0.77 aspect assist. Pada aku untuk De Bruyne ni, pada aku ni tak ada masalah sebenarnya, sebab dari segi statistik kita boleh nampak aspect assist, aspect goal memang agak balance kat situ, ada je. Tak rasa tak ada masalah untuk korang memilih De Bruyne untuk kali ni. Okay, mungkin siapa yang tak ada boleh ambil lah sebenarnya. Okay, so this week dia akan bertemu Man U. Okay, bermain dekat home. Aku boleh katakan Man City. Okay, Man City bertemu Man U pada secara keseluruhannya aku rasa banyak lebih berpihak kepada
City. Okay, berpihak kepada City. Ada ketiga kemenangan dari 5 game yang ada. 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kalah, tak silap aku. Okay, kekalahan last dengan Man U pun tahun 2021 bulan 3. Agak jauh juga, setahun lebih kurang. Jadi aku rasa untuk kali ni minta maaf pada fan Man U. Aku lebih pada pihak kepada Man City. Mungkin kemenangan yang tak agak besar, tak ada yang besar sangat, mungkin 2-1 lebih kurang macam tu. Okay, untuk player yang ketiga aku adalah Luis Diaz. Okay guys, game week ke-8 ada postpone game. Jadi disebabkan ada postpone game tu, aku bawa ke game week sebelum tu, iaitu game week ke-6, iaitu pertemuan dengan Everton. Dari segi point kat sini 3, ada 90 minit main, ada 1 clean sheet kat situ. Game tu kalau ikutkan game week ke-6 tu seri dengan Everton 0-0. Aku tak nampak lagi. Okey, ini aku bercerita kejap lagi game ni. Kalau tidak, tak biasa kan. Okey. Harga yang pada aku boleh dikatakan nice lah, 8.2. Okey. Kedudukan sekarang nombor 8. Dari segi shoot, statistik, kalau boleh nampak macam De Bruyne juga. Okey, De Bruyne juga. Statistik yang agak balance. Okey, statistik yang balance. Ada shoot dia, ada on target dia, ada kipas kat situ. Padaku ini antara player yang agak nice. Mungkin ada pilihan kurang, mungkin lebih kepada Salah, tapi aku nampak Luis Diaz lagi menonjol daripada Salah untuk musim ni dalam game yang ada lah, dalam game yang telah berlalu ni. Okey. Jadi untuk game minggu ni akan bertemu Brighton. Okey. Kemudian dia bertemu Arsenal, Man City, SM. Untuk kali ni aku bercerita jangan untuk musim ni lah. Ini kita nak cerita kejap lagi pun cantik juga sebenarnya. Tapi kalau aku cerita sekarang tak apa-apa nak best sangat. Okay. Kita masuk player yang keempat dulu. Okay, kemudian kita akan cerita benda tu. Itulah Maddison. Okay, dalam game ni aku boleh katakan tim yang agak padaku agak kurang patut sebenarnya. Padaku kalau ikut pada rekod atas paper, aku boleh katakan game ni dalam beberapa minggu ni kurang boleh lah nak memegang Leicester City punya player. Tapi aku boleh katakan setakat satu player tu okey lah, Maddison padaku. Untuk bahagian lain aku boleh katakan tak berapa nice lah nak sepegang Leicester. Tapi aku lebih suka menunggu game yang akan datang ni, iaitu bertemu dengan NFO. Jadi segala keputusan kita kena tunggu jugalah sebenarnya. Okey, aku lebih suka nak tengok Maddison ni lebih kepada untuk next game dan next game. Okey, Maddison dengan harga 7.9, kedudukan sekarang 20 bro. Okey, 20. Aku tak tahu apa permasalahan pada Leicester City ni. Okey, kalau ikutkan pada Leicester ada satu, kalau ikutkan tak ada masalah sebenarnya. 24 bulan 8 EFL Cup bertemu dengan Stockport County. Okey, ada seri 0-0. Aku rasa penalti, kemenangan berpihak pada Leicester lah. Kemudian terus EPL game week ke 6, game week ke 5, game week ke 4, tak ada masalah sebenarnya. Okey pada aku, tapi masih lagi tak ada kemenangan apa-apa daripada Leicester City. Last selepas FPL Cup tu pun sendiri, bertemu Chelsea kalah 2-1, kemudian bertemu dengan Man U kalah 1-0, kemudian bertemu Brighton ni kekalahan dia agak teruk pada aku 5-2, dan selepas tu ada lagi kekalahan yang teruk, iaitu bertemu dengan Spurs minggu game week ke-8. Jadi aku lebih suka nak tengok Maddison ni untuk next game. Guys, terus terang aku cakap, tak semua apa yang aku predict dalam ni adalah player aku. Tak semuanya. Ada daripada Gabriel tadi, dari segi De Bruyne ni aku ada. Okey. Tak apa player lagi satu. Luis Diaz aku tak ada. Okey, tak ada. Maddison sendiri pun aku tak ada. Jadi aku nak tengok sejauh mana. Prediction ni sekadar orang kata aku nak tengok untuk game week yang akan datang. Patut tak aku ambil player ni, patut player ni. Tapi boleh juga aku share pada korang. Mungkin korang ada pendapat lain. Okey, boleh komen kat bawah. Okey, dari segi point pada aku, secara total point dalam untuk Maddison pada aku tak ada masalah.
ada jaringan yang aku nampak kat sini untuk Madison. Okay, sekejap Madison. Okay, start game week pertama sampai game week ke-8, aku boleh katakan point yang agak orang kata first game 5 point, 7 point second game, third game 7 point. Okay, awal-awal tu cantik, bertemu Chelsea, bertemu Man U, Brighton tak berapa nak cantik, bertemu Spurs ada 1 gol. Dan kita menunggu juga untuk minggu ni NF4 lawan Nottingham Forest. Aku rasa macam aku cakap tadi pada awal, aku lebih berpihak kepada Leicester. Jadi kita tunggulah result dia. Okay, ini untuk dari segi kipas. Okay, dari segi statistik korang boleh tengok juga agak menarik sebenarnya untuk pegang Madison ni. Okay, ada attack, ada kipas dia, ada assist, ya, aku cakap untuk Madison aku rasa tak ada masalah. Mungkin ramai juga yang meletakkan Madison kali ni. Okay, untuk seterusnya ada player Tony. Okay, Tony akan pergi bertemu dengan Bournemouth, bermain dekat home Bournemouth lah. So aku lebih berpihak kepada Brentford kali ni dan aku meletakkan Tony. Okay, walaupun kita tahu kekalahan Brentford dengan Arsenal, aku sebenarnya kalau ikutkan game tu, aku jangkakan game tu akan menarik lah sebenarnya. Menarik dari segi mana? Ada tentangan sikit lah daripada Brentford, tapi agak berbeza keputusannya. Kekalahan dengan 3-0 dekat sini saja 2 point, 90 minit je saja main. Dari segi kipas pun, untuk statistik kipas dengan shoot pun tak berapa nak tinggi untuk tu ni. Nampak tak ada advantage sangat pada tuan rumah lah sebenarnya. Okay, dan seterusnya player yang terakhir kat sini adalah Harrison. Okay guys, Leeds akan bertemu dengan Aston Villa. Okay, game sebelum tu Leeds sendiri postpone game, bertemu dengan sepatutnya bertemu dengan Man U. Okay, untuk Aston Villa pula ada kemenangan 1-0 bermain dekat home, advantage pada tuan rumah. Okay, tapi kali ni dia akan bertemu dengan Leeds dekat away. Jadi Aston Villa akan berkunjung ke Leeds. Okay, dengan total point pada aku lebih kurang macam Madison juga. Okay, dalam kedudukan yang ke-11. Aston Villa pula dalam kedudukan yang ke-15. Aku rasa ini adalah pada aku agak menarik juga sebenarnya game ni. Okay, kekalahan sebelum tu bertemu dengan Brentford, kalah 5-2. Kekalahan ni pada aku agak tinggi juga sebenarnya. Untuk 5-2 untuk 5-2. Okay, kekalahan dia. Sekejap, Leeds. Okay, betul lah, ada kekalahan dengan bertemu dengan Brentford 5-2. Okay, ni aku cakap ni, Brentford dengan Leeds bertemu kedua ni dalam game week ke-6, ada kemenangan Brentford, dan bertemu dengan Arsenal pula kalah 3-0. Okay, ini aku cakap, boleh katakan atas paper kita nampak perjalanan tu cantik, tapi sebenarnya berbeza keputusan dia. Okay, mungkin ada pendapat lain kawan-kawan kita yang boleh nak komen ke apa. Okay, kita nak dengar juga sebenarnya. Okay, untuk Harrison pula, untuk kali ni dia akan bertemu dengan Aston Villa home, kemudian akan bertemu dengan Crystal Palace, Arsenal, Leicester. Okay, ini antara 6 player yang aku sebut, dan aku rasa pilihan korang mungkin ada berbeza sedikit dengan aku. Dan pilihan global sendiri aku tengok kat sini, aku boleh ambil contoh lah dekat Fantasy Hub sendiri pun, aku boleh nampak kat sini untuk defender saja. Untuk defender aku boleh nampak kat sini adalah James. Okay, mungkin Chelsea main dalam game tu, Liverpool, TA, Alexander Arnold, kemudian untuk Cancelo, Justin, Leicester City, kemudian Zuma untuk West Ham. Ini yang aku nampak lah untuk defend. Okay, untuk forward dengan midfield masih lagi menunggu. Okay, dalam best FPL captain for game week 9, aku boleh nampak kat sini pilihan Fantasy Hub
ada beberapa player yang aku nampak kat sini. Okay, first adalah Salah. Aku nampak Kane, Son dan KDB. Okay, yang ini ada pilihan Fantasy Hub sendiri. Okay, jadi ini dah 6 player yang aku dah cerita pada korang. Dan satu lagi perkara yang aku nak bersembang sekarang adalah what the main topic on this week. Okay, game week ke 9. Okay, kali ni aku bercerita pasal Liverpool. Okay, kita tahu, okay, dalam segi mungkin kalau aku tanya aku, kita kalau bercerita pada fan-fan mungkin berbeza lah pendapat dengan aku. Okay, mungkin kalau ada yang ini bercerita pasal fan lah. Okay, kalau bercerita pasal kedudukan sekarang, okay, berbeza. Okay, berbeza. Dengan Salah masih lagi tak menunjuk performance yang ada. Adakah dalam hati korang ni masih lagi nak pegang Salah dalam game week ke setakat ni game week ke 9 dah. Okay, masih lagi percaya dengan Salah ataupun cuba membawa player lain? Mungkin korang boleh nampak Son ke, okay, mungkin korang boleh nampak KDB ke. Tapi ingat, kita tak boleh lari dengan rotation daripada Pep. Okay, dan kita tak boleh lari daripada competition lain. Dan aku tak boleh nak cakap 100% yang mengatakan keseluruhan player-player yang ada ni akan bermain keseluruhan lain, termasuklah competition lain, EPL ke apa kan. Tapi sejauh mana korang nak pegang Salah tu untuk akan datang. Okay, mungkin ramai yang menunggu dengan game yang ada ni bertemu dengan Brighton. Tapi ingat, dari segi performance yang ada pada Brighton, aku boleh katakan performance Brighton lagi bagus daripada Liverpool. Ini pendapat aku. Okay, mungkin aku takut juga sebenarnya kalau tanya pada fan mungkin berbeza lah. Okay, tapi sejauh mana korang nak pegang Salah, sejauh mana korang nak pegang lagi TA, sejauh mana korang nak pegang Nunes, okay, dengan harga yang agak kayangan tapi tak membuahkan hasil, sejauh mana? Okay, mungkin kalau tanya aku, setakat 1-2 player okey lagi lah. Tapi kalau nak pegang sampai 3 player, better lah korang pegang player-player yang tengah top dengan tim-tim yang tengah top macam Arsenal ke Man City ke. Dua tim tu aku rasa kalau setakat 3 player aku rasa tak ada masalah lah. Okay, mungkin ada yang nak pegang Saliba, mungkin nak pegang Martinelli dengan Jesus. Okay, 3. Tapi Jesus pun sejauh mana korang nak pegang Jesus? Okay, dengan performance yang ada pun, game ada, gol ada, kadang-kadang ada, kadang tak ada. Minggu lepas game week ke-8 tu nasib baik ada gol kan. Ada satu gol dia. Okay, mungkin aku macam aku sendiri pun ada Jesus. Okay, tapi aku tak ada. Tapi dalam game week ke-8 sebelum start game week 8 aku dapat 3 pertukaran kat situ. Aku keluarkan Gundogan, aku keluarkan Harrison, aku keluarkan Salah bro. 8 game aku pegang. Okay, 8 game aku pegang. Bukan nak kata kita tak percaya dengan Salah. Okay, kalau siapa yang pegang player, aku rasa kenapa korang nak pilih player tu sedangkan pegang player tu, sebenarnya korang mengharapkan juga player tu sebenarnya untuk perform. Macam aku dah juga daripada game week pertama sampai game week 8 aku masih lagi percaya pegang. Game week ke-7 lah, game week ke-7 postpone satu game ada Queen Elizabeth 2 passway kan. Okay, kita faham lah tu. Sampai game week ke-6, game week 1 sampai ke-6 aku memegang Salah dengan poin yang aku boleh katakan, okay, dari segi keseluruhan Salah lah dengan poin yang ada sekarang ni. Salah, okay, 38 poin. Okay, memanglah secara total cantik sebenarnya. Game first 12 poin, 2 poin second, third 8, 3, 10, 3. Selang-selang kot. Mungkin minggu kau tanya aku untuk Brighton mungkin ada gol daripada dia. Tapi itulah aku cakap, kita tak ada masalah bab-bab ni sebenarnya. Kalau contoh tanya aku, mungkin pertemuan antara contohlah macam Man City dengan Man U. Okay, kedua-dua tim tu agak, pada aku dari segi paper, dari segi performance, aku rasa Man U pun cantik juga sekarang ni. Kau ada Ronaldo tengah perform. Dalam masa sama kau ada KDB. Guys, jangan risau. Kalau kedua-dua gol tu ada point, kedua-dua tu ada gol, ada point pada korang, tak ada masalah. Jadi buat pilihan yang terbaik sebenarnya. Okay, aku dah buat pilihan aku, iaitu aku menggunakan Salah, aku masuk KDB. Mungkin kalau kau tanya aku untuk akan datang, mungkin aku akan ambil Salah balik. Okay, tapi sejauh mana korang nak pegang 3 player ni?
3 player dalam satu team. Mungkin kalau kau tanya aku sebelum ni, TAA ke ataupun TAA Salah Nunes ke korang pegang. Tapi sejauh mana korang nak pegang? Better korang pegang lagi player-player yang tengah, team-team yang tengah top, Arsenal, Man City, ataupun masih lagi nak kekal dengan team yang ada korang pada sekarang. Mungkin kalau kau tanya aku, season lepas lagi 3 player aku pegang untuk Liverpool. Okay, jadi kena buat pilihan yang terbaik. Okay guys, pilihan korang adalah pilihan terbaik. Ini biasa aku cakap pada korang. Jadi guys, persoalan sekarang ni, sejauh mana korang nak pegang player Liverpool. So kita jumpa dalam next video, next live, InsyaAllah. Kalau tak dapat, sebelum tu, okay, aku bagi tahu korang untuk deadline minggu ni, game week ke-8, game week ke-9. Minta maaf, aku tak dapat nak on disebabkan aku ada urusan family. Jadi tak berkesempatan lah kita nak berchat-chat, bersembang-sembang dalam game tu. So kita jumpa dalam next video. Okay, next live insyaAllah. Kalau tak dapat minggu depan kot. Okay, jadi persoalannya dah sebut dah tadi. Okay, sejauh mana. Okay, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum bro. Bye.